berperang dengan negeri kafir, orang-orang ahli sunnah turut berperang bersama dengan Mu'tazilah. Kerana walaupun Mu'tazilah itu Mu'tazilah, tetapi secara perbandingan, kata Ibn Taymiyah, daripada seorang itu menjadi kafir, lebih baiklah dia sekadar sesat saja. Ulama-ulama ahli sunnah memasukkan bab dalam kitab-kitab hadis mereka, mereka namakan bab al-jihad wara'a imam al-jair, jihad di belakang imam yang zalim. Bahawa seseorang sunni, sekiranya pemimpin itu zalim, tetapi jika ia berjihad menentang orang kafir, kita tetap berjihad bersama-sama dengannya, berjihad bersama-sama dengannya. Namun kita tak pernah menyatakan yang zalim itu adil, yang adil itu zalim. Ahli sunnah mengambil pendekatan ini. Bahkan di negeri ahli sunnah tertindas seperti Iran, apabila Khomeini melancarkan revolusi, orang-orang Sunni di Iran menolong revolusi Khomeini, walaupun akhirnya yang disembelih selepas revolusi itu ialah orang-orang Sunni. Jamal Abdul Nasir sangat zalim kepada ikhwan dan muslimin, tetapi apabila berlaku peperangan di antara Israel dan Mesir merebut kawasan semenanjung Sinai, siapa yang masih ingat, dia panggil Harbur Ramadan, peperangan Ramadan. Jamal Abdul Nasir yang terkenal dengan sosialis itu, apabila Israel serang, tentera Mesir tak mampu berlawan, orang-orang ikhwan dan muslimin, para ulama di Azhar menasihatkan supaya Jamal Abdul Nasir berperang di atas nama Islam. Maka kapal terbangnya ditulis Allahu Akbar. Semua perang, orang ikhwan muslimin telah masuk menyertai peperangan, menolong tentera Jamal Abdul Nasir, sehingga berjaya menghalau Israel daripada semenanjung Sinai. Dan Israel hampir tewas. Namun apabila orang Islam dah mampu masuk ke dalam kawasan Israel, Jamal Abdul Nasir tahan, cukup dia setakat ni, kerana dia tunduk kepada perintah mereka. Selepas kemenangan dan Mesir mendapat wilayahnya, sepatutnya pejuang-pejuang Islam diberikan tahniah dan diberikan ucapan terima kasih. Namun Jamal Abdul Nasir selepas itu menahan dan membunuh hampir 60,000 orang-orang ikhwan. Tapi tak pernah orang ikhwan kata peperangan itu sia-sia. Yang jihad itu jihad, yang menentang kafir itu menentang. Sekarang masalah dengan Jamal Abdul Nasir. Hari itu hampir Amerika menyerang Syria. Kita tahu Bashar al-Assad, dia yang sosialis dengan perangainya, dengan akhlaknya dan kejahatannya seperti bapaknya. Namun apabila Amerika ingin menyerang dia, hati orang Islam bersama dengannya. Cuma tak jadi perang. Dalam krisis Lebanon juga demikian. Apabila mereka berperang dengan Israel, kita tidak timbul masalah, kita sokong Hizbullah kerana berperang dengan Israel. Tapi kita tidak boleh menyatakan mazhab Syiahnya benar, sama sekali tidak. Kita tak boleh menyatakan apa yang dia kafirkan sahabat itu boleh, kita tak boleh kata. Kita tak boleh kata kerana dia menang maka dengan itu Abu Bakar sesat, kita tak boleh kata. Dengan kita mestilah adil. Kita adil pada Hizbullah kerana dia telah berperang menentang Israel. Dengan yang masa yang sama, kita juga insaf ketika Hizbullah sedang membunuh, mengebom tentera Israel, seperti mana Israel masuk ke Lebanon. Syiah di Iraq sedang memburu orang-orang Sunni saban hari dan membunuh di atas nama mazhab. Walaupun Qaradawi mengeluarkan sokongan supaya menyokong Hizbullah, tapi dia kata dengan bab atas dasar keadilan, mesti aku sebut bahawasanya Syiah di Iraq sedang membunuh orang Sunni. Ini dua wajah yang berbeza. Tapi kita tak mau kerana Syiah di Iraq kita nak menghukum di Lebanon. Kita tak apa, oleh kerana yang Lebanon perang dengan Israel, kita beri kredit untuk dia, kita sokong dia. Kalau orang kata nak bagi duit pun bagi duit ke dia kerana dia lawan Yahudi.
Namun kita tahu bahawasanya hatinya tidak seperti hati kita. Ketika ulama-ulama Sunni berfatwa tentang Amerika di Iraq, ulama-ulama Syiah mengeluarkan fatwa bekerjasama di Iraq seperti Sajistani yang merupakan pusat rujukan terbesar Syiah dalam dunia mereka. Cuma Hizbullah sangat berbeza. Dia berperang, kita puji dia, tetapi kita tidak pernah menyatakan mazhabnya benar, mazhabnya salah. Saya sedang bercakap untuk membezakan pendirian kita. Orang kata kawan tak sokong Hizbullah, kita sokong dia perang. Kita harap dia menang pun, biar dia lanyak pun buat-buat Israel. Kalau ada senjata pun kita nak bagi ke dia supaya dia lawan. Tapi kita senantiasa ada bahagian-bahagian tertentu yang kita simpan. Kita tak lajak semua. Ini adalah sikap yang adil. Nanti orang keliru dalam hal ini, lalu dia kata sekarang ni ada orang teringin nak jadi Syiah tergedik-gedik lah. Cuma inilah media barat. Kita telah dilupakan dalam masa yang sama tentang Hamas. Sesungguhnya Hamas telah berperang sebelum Hizbullah pun. Lama dah Hamas perang. Cuma kita tak berapa sanjung dia pasal senjata dia tak cukup banyak. Itu je. Kalau Hamas tu menang banyak senjata dia, orang sanjunglah dia. Sanjungan ini bukan sanjungan perang. Perang dua-dua pihak perang dan Hamas mati lagi banyak. Tetapi sanjungan ini ialah sanjungan kerana kawan ni ajar senjata lebih dan dia lebih kuat dan pukulan dia lebih terasa. Maka kita sorak untuk dia dan kita sokong dia untuk dia berperang dengan Yahudi. Hadirin mukminin sekalian, supaya di nuktah itu kita dapat jelas bahawasanya bila orang tanya kita adakah kita menyokong Hizbullah menentang Yahudi, tentu kita menyokong. Saddam yang lebih jahat daripada itu pun kita sokong ketika dia menentang mereka. Namun adakah kita akan jadi sebahagian orang yang hari ini mula pergi baca dah buku Syiah dan teringin nak semayang cara Syiah lah? Kita kata tak. Ini Syiah jadi-jadian ni, hantu-hantu ni mesti dijaga agar dia tak masuk dalam kawasan kita. Perang, alhamdulillah, silakan. Hari ini kalau siapa pun perang Amerika, kita sokong. Kalau Korea ingin berperang Amerika pun, kita sokong Korea. Bahkan kalau Putin tu pun, Rusia tu lawan Amerika, kita sokong Putin dululah. Pasal jahat mereka ni banyak lagi daripada dia. Dua-dua jahat. Jahat mereka ni nampak terakhir. Siapa yang lawan saja mereka kita sokong. Cuma Syiah dia agak lebih dekat dengan kita, kerana walaupun berbeza, kita tak pernah kata Syiah semuanya kafir, kita tak kata. Habis tinggi kita kata dia sesat, namun dia tidak kafir. Masih ada hubungan sebagai seorang Muslim dengan Muslim yang lain. Walaupun macam sebagai orang yang sesat, ada pegangan, tapi dia sesat. Kita jumpa orang Arkam umpamanya, walaupun kita tak iktiraf i'tiqad dia yang sesat, tapi kalau sekiranya dia bergaduh dengan orang kafir perang, kita sokong dia lah. Kita tak boleh sokong kafir, biar kafir barang tapi Arkam yang tu kafir, yang Arkam. Sekurang-kurangnya dia ada juga akidah-akidah dia yang sama dengan kita. Hadirin mukminin sekalian, Allah